Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan masuk bab 6. Bagi sesiapa nak rujuk buku teks, boleh tengok muka surat 124. Okey, mari kita tengok rajah A dan B. Dalam rajah A menunjukkan sehelai wang kertas yang nilainya RM100. Dalam rajah B menunjukkan dua helai wang kertas yang nilainya RM50 setiap satu, ya. Okey, untuk rajah A jumlahnya ada RM100. Untuk rajah B, 50 tambah 50 jumlahnya 100 juga. So, dalam bentuk ayat saya boleh menulis bahawa nilai wang dalam rajah A adalah sama dengan nilai wang dalam rajah B. Jangan lupa saya cikgu matematik. So, saya benci ayat yang panjang. So, saya nak tulis dalam bentuk nombor. So, dalam rajah A RM100. Sama dengan saya guna simbol ini. So, rajah B RM100 juga. So, 100 sama dengan 100. Senang kan? Nampak sangat jelas. So, tak payah tulis ayat yang panjang-panjang. Okay, kalau saya tak nak tulis dalam bentuk 100 sama dengan 100, saya boleh tulis sebelah kiri kita tahu ada 100 sehelai. Sebelah kanan kita ada dua helai apa? Nilainya 50 setiap satu. So, 2 darab 50. 2 darab 50 sama juga dengan 100. 100 sama juga dengan 2 darab 50. Okay, so ini pun betul. Ataupun, nak juga tulis dalam bentuk yang ketiga kan? So, 100 untuk rajah A, 50 tambah 50 untuk rajah B pun boleh. Okey, so ketiga-tiga ini dalam bentuk nombor. Senang kan? Tak payah tulis ayat. Okey, so bila dalam matematik, ayat matematik ya, awak nampak simbol ini. Okey, kita akan namakan ayat matematik itu sebagai persamaan. Okey, contoh. Kita dah belajar dalam bab yang sebelum ini. Okey, kita belajar tentang ungkapan. So, 7Y tolak 3X. Ini adalah satu ungkapan. Tetapi apabila kita tambah satu simbol sama dengan, dan kita tambah lagi satu sebutan ataupun nombor, ini yang kita akan namakan mereka sebagai persamaan. Okey, bila kita nampak ada simbol ini sama dengan, kita akan namakan itu sebagai persamaan. Okey, contoh, kita tengok gambar darjah di bawah. Kita ada banyak-banyak ayat matematik kat bawah ni ya. So di sini asalkan yang ada simbol sama dengan, itu kita akan namakan sebagai persamaan. So sekarang saya akan bulatkan yang persamaannya. Ini sebab ada simbol sama dengan, 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 ini dengan ini. Okey, ini semua kita namakan sebagai persamaan. Okey, yang saya tak bulatkan itu tak ada sama dengan. So itu apa namanya? Jangan lupa, baru bab lepas awak dah belajar. Ungkapan algebra. Okey, yang saya tak bulatkan ini semua kita namakan sebagai ungkapan algebra. Okey, so saya harap sekarang semua dah kenal apa itu persamaan. Okey, asalkan ada simbol sama dengan ini. Okey, sebelum saya lupa, saya nak memperkenalkan satu simbol yang baru. Simbol yang macam ini. Apa maksud dia? Sama dengan saya tambah lagi satu garisan yang condong ke kanan. So, ini kita akan namakan sebagai tidak sama dengan. Bila kita akan buat yang ni? Contoh. 2 dengan 5. Sama tak? 2 tidak sama dengan 5. 2 tolak 1. Kosong. 2 tolak 1 adakah sama dengan kosong? Tidak sama dengan kan? So, saya buat satu simbol sama dengan. Lepas tu saya buat satu garisan condong ke kanan. So, ini maksudnya tidak sama dengan. Ini saya ajar sebab saya nak korang kenalkan ya. Okey, simbol ini ya. Okey, so yang paling penting dalam bab ini, awak kena tahu apa itu persamaan ya. So, mari kita tengok apa itu persamaan linear. Suatu persamaan itu dikatakan linear apabila ia memenuhi dua syarat ini. Setiap sebutan hanya ada satu pemboleh ubah sahaja dan okey, kuasa setiap pemboleh ubah adalah satu. Kalau memenuhi salah satu syarat ini, kita boleh katakan itu bukan persamaan linear. Dia perlu memenuhi dua syarat ini ya. Mari kita tengok. Okey, contoh di atas ini. Contoh ini yang tadi saya ambil dari tadi ya. Okey, saya buat sikit ubah suai. Okey, mari kita tengok yang pertama. Okey, 4xy tolak 3 sama dengan y. So sekarang kita kenal pasti dulu setiap sebutan sekarang ya. So sebutan yang ada pemboleh ubah adalah 4xy dengan y di sini. Okey, sekarang saya semak sebutan yang pertama. 4xy. Di sini sebutan ini ada dua pemboleh ubah. Dia sudah tidak memenuhi kepada syarat yang pertama. Saya sebenarnya tak payah tengok yang belakang dah sebab ini bukan sebutan yang linear untuk 4xy. Kalau ini bukan sebutan linear, automatically ini bukan persamaan linear. Okey, untuk persamaan yang kedua pula, x tambah 5 sama dengan 8. Okey, so untuk x tambah 5 sama dengan 8, sebutan mana yang ada pemboleh ubah? X sahaja. Okey, dan di sini kita semak.
Adakah sebutan itu hanya ada satu pemboleh ubah? Ya, betul. Dan adakah ini kuasa satu? Sini tak ada tulis kuasa, cikgu? Ya, sini tak ada tulis, maksudnya itu kuasa satu. So, maksudnya dia memenuhi dua-dua syarat. So, ini adalah persamaan linear. Dan seterusnya pun sama. Ini sahaja yang ada pemboleh ubah. So, sini ada berapa pemboleh ubah? Satu pemboleh ubah. Dan dia kuasa satu. So, memenuhi dua syarat. Ini adalah persamaan linear. Yang seterusnya, ini yang ada pemboleh ubah yang pertama sahaja. Adakah dia satu pemboleh ubah? Ya, betul. Tetapi, adakah pemboleh ubah itu kuasa satu? Tidak, dia kuasa dua. So, ini bukan sebutan linear. Automatically, ini bukan persamaan linear. Untuk seterusnya, sebutan yang ada pemboleh ubah 6P dengan 4Q. Adakah setiap sebutan mempunyai satu pemboleh ubah sahaja? Sebutan ini ada satu pemboleh ubah sahaja, iaitu P. Sebutan ini pun ada satu pemboleh ubah sahaja, iaitu Q. So, dua-dua ini kuasa satu, kuasa satu. So, memenuhi syarat. So, dua-dua ini sebutan linear. Automatically, ini adalah persamaan linear. Sama juga dengan yang ini, dengan yang ini. Okey, setiap satu sebutan ada satu pemboleh ubah sahaja dengan pemboleh ubahnya semua kuasa satu. So, kita boleh namakan ini sebagai persamaan linear. Okey, sekarang tengok yang seterusnya. Ini pun satu pemboleh ubah dalam satu sebutan dan kuasa satu. Okey, so ini persamaan linear. Mari kita tengok 6 tolak 3 per X sama dengan 7Y. Okey, persamaan ini kita buat macam yang tadi. Cari sebutan yang ada pemboleh ubah. So, sekarang kita cek satu-satu. Untuk 3 per X, adakah memenuhi syarat yang pertama? Setiap sebutan hanya ada satu pemboleh ubah? Ya. Dia hanya mempunyai X sahaja. Okey, sekarang adakah memenuhi syarat yang kedua? Kuasa X adalah 1. Ini yang saya nak bagi tahu. Jika kita nampak pemboleh ubah di bahagian bawah. Okey, dia tak tulis kuasa. Maksudnya dia kuasa 1 ya. Okey, apabila kita nak tulis dalam pendarapan, 3 per X sebenarnya 3 darab 1 per X. Dan X masih kuasa 1. Tetapi apabila kita nak susun 3 dengan X bersebelahan, X ini sebenarnya dia kuasa negatif 1. Okay, saya bagi contoh. Kalau 2 per Y kuasa 1. Kalau kita nak tulis dalam bentuk pendarapan, sebenarnya 2 darab Y negatif 1. Kalau 5 per, katakan N kuasa 3. Kalau saya nak tulis dalam bentuk pendarapan, 5N kuasa negatif 3. Dan sangat jelas bahawa dia tidak memenuhi syarat yang kedua, iaitu kuasa 1. Sebab dia kuasa negatif 1. Kuasa sudah ada negatif di sini. Okay, maksudnya dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Okay, automatically ini bukan persamaan linear. Okay, saya nak ingatkan sekali lagi. Apabila pemboleh ubah berada di bahagian bawah ataupun dia sebagai penyebut, okay, kuasa dia akan jadi negatif. Okay, so kuasa dia jadi negatif, dia sudah tidak memenuhi syarat yang kedua. So, maka saya boleh jawab okay, bahawa 6 tolak 3 per X sama dengan 7Y ini bukan persamaan linear. Untuk yang kuasa negatif ini, awak akan belajar dalam silibus yang higher form ya. Nanti awak akan dapat belajar juga. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Okay, sekarang kita tengok 3H, 5K. Setiap satu sebutan hanya ada satu pemboleh ubah dengan kuasanya 1, 1. Okey, so ini memenuhi syarat. Okey, so ini adalah persamaan linear. Untuk yang seterusnya kita tengok. Okey, kita ada X. Lepas tu ada kurungan. Ini special sikit. Kalau ada kurungan, maksudnya itu pendarapan. Ingat lagi tak? Okey, kita dah belajar sebelum ni ya. Kalau ada kurungan maksud pendarapan. So, X kena darab dengan X. Kalau X darab dengan X, X sudah jadi kuasa 2. Dia sudah tidak memenuhi syarat kedua. Walaupun dalam ini hanya ada satu pemboleh ubah iaitu X sahaja. Okey, so ini bukan persamaan linear. Okey, saya harap apa yang saya terangkan hari ini sangat jelas. Okey, dan awak sudah boleh kenal pasti yang mana itu adalah persamaan yang linear. Okay, so sekarang mari kita tengok pula apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah hanya ada satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa pemboleh ubah itu adalah 1. So, ini senang. Mari kita rujuk contoh yang tadi ya. Okay, yang saya hitamkan tu semua bukan persamaan linear. Yang kuning tu semua persamaan linear. So, sekarang tugas kita senang je. Okey, pastikan setiap satu persamaan itu hanya ada satu pemboleh ubah yang kuasa 1 sahaja. Okey, sekarang kita tengok yang pertama. Ini adalah persamaan linear X tambah 5 sama dengan 8.
Sini ada berapa pemboleh ubah? Hanya ada satu sahaja dan dia kuasa satu. So, ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, untuk yang ini pun sama. Dia ada satu je pemboleh ubah iaitu Y. Okey, dan Y ini kuasanya satu. So, ini pun adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, untuk 6P tambah 4Q sama dengan 9. Sini sudah ada berapa pemboleh ubah? Sudah ada dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. So, kalau dia sudah ada dua pemboleh ubah, automatically dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sama juga dengan yang ini, ada X, ada Y. Walaupun mereka kuasa satu setiap satu, tetapi dia nak satu pemboleh ubah sahaja. So, sini ada dua pemboleh ubah, so bukan. Di sini kita ada N dan N. N dan N pemboleh ubah yang sama ya. Okey, so di sini kita ambil kira sebagai satu ya, iaitu N sahaja pemboleh ubahnya dan pemboleh ubah ini kuasa satu. So, ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang seterusnya, H dengan K. Sudah ada dua pemboleh ubah, terus bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, so saya harap apa yang saya jelaskan sekarang awak boleh faham. Okey, mari kita tengok contoh satu dalam buku teks muka surat 125. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, mari kita buat sama-sama. 3x tambah 2 sama dengan 5. Langkah pertama, kita perlu semak dulu sama ada ini adalah persamaan linear atau bukan. Kalau ya, baru kita teruskan. Kalau bukan, terus kita tak payah buat dah Okey, so di sini kita semak dulu Mana satu sebutan yang ada pemboleh ubah? Ini sahaja, 3x. Okey, adakah sebutan ini hanya ada satu pemboleh ubah sahaja? Ya, dia hanya ada x sahaja. Okey, dan adakah ini kuasa satu? Yes. So, ini adalah sebutan linear. Automatically, ini adalah persamaan linear. Okey, sekarang soalan saya, adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, dalam persamaan ini, ada tak pemboleh ubah lain selain daripada x? Tak ada. So, ini jawapannya ya. Okey, sebab apa? Sebab persamaan ini hanya ada satu pemboleh ubah X dan kuasanya ialah 1. Itu je. Okey, so boleh ya. Ini untuk soalan A. Mari kita tengok soalan B. P tolak 4Q sama dengan 6. Sama juga macam tadi, saya semak dulu sama ada ini adalah persamaan linear ke tidak. So, sekarang saya cari sebutan yang ada pemboleh ubah. So, kita ada dua sebutan yang ada pemboleh ubah Sekarang kita tengok sebutan ni. Adakah dia hanya ada satu pemboleh ubah? Ya, dia hanya ada P sahaja. Adakah ini ada satu pemboleh ubah sahaja? Ya, dia ada Q sahaja. Adakah P ini kuasa satu? Yes. Adakah Q ini kuasa satu? Yes. So, dua-dua ini adalah sebutan yang linear. Maksud di sini, P tolak 4Q sama dengan 6 ini sebenarnya adalah persamaan linear. Okey. Sekarang, adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, so awak dah terus nampak sebenarnya bukan. Sebab apa? Sebab sini ada dua pemboleh ubah ya. So, saya boleh terus jawab bukan. Persamaan ini ada dua pemboleh ubah P dan Q. Okey, maka terjawablah soalan. Okey, mari kita tengok C pula. 2K tolak 7 sama dengan K per 3. Di sini kita nampak kurungan. So, jangan abaikan kurungan, kita patut buka kurungan ya. Apa maksud kurungan pelajar? Pendarapan. So, dalam kurungan kita ada dua sebutan, maksudnya dua di luar ini perlu mendarab dengan kedua-dua sebutan di dalam kurungannya. So, mari kita buat sama-sama. Anak panah yang pertama, 2 darab K, kita akan dapat 2K. Anak panah yang kedua, 2 darab negatif 7, kita akan dapat negatif 14. Yang lain kita salin macam biasa. Sekarang kita semak macam tadi. Kita cari sebutan yang ada pemboleh ubah. Adakah sebutan ini hanya ada satu pemboleh ubah? Ya, dia hanya ada K sahaja. Adakah K kuasa 1? Ya, K ini kuasa 1.
Ini pula pun sama. Adakah dalam sebutan ini hanya ada satu pemboleh ubah? Ya, dia hanya ada K sahaja. Adakah K ini kuasa 1? Ya. Okey, maka saya boleh buat kesimpulan bahawa untuk persamaan 2 kurungan K tolak 7 sama dengan K per 3, ini adalah persamaan linear. Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya, sebab dalam persamaan ini hanya ada K sahaja. Dia tak ada pemboleh ubah lainnya. So, saya boleh menjawab, ya. Persamaan ini hanya ada satu pemboleh ubah K dan kuasanya ialah 1. Okey, mari kita tengok contoh D. Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. So, untuk yang ini pun kita akan semak macam biasa. Kita cari sebutan yang ada pemboleh ubah. Sekarang kita semak. Adakah dalam ini hanya ada satu pemboleh ubah? Ya, dia hanya ada Y sahaja. Adakah Y ini kuasa 1? Tidak, dia kuasa 2. Saya tak payah semak untuk 3Y dah. Saya dah terus boleh menjawab. Bukan. Kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah Y ialah 2. Okey, sekarang saya dah menjawab 4 contoh dalam contoh 1 ya. Okey, saya harap korang boleh cuba menyiapkan latih diri 6.1A dalam muka surat 125. Selamat menjawab.